Ibrahim. Sebelum kita meneruskan video, aku nak buat disclaimer. Tujuan aku buat video ni adalah untuk menceritakan macam mana liku-liku seorang yang bernama Anwar Ibrahim, macam mana dia punya semangat, macam mana dia punya perjuangan. Bukanlah nak memburukkan ataupun menceritakan orang ni buat ke Anwar macam ni, dia jahat. Ini hanyalah sejarah lepas. Boleh jadi kesemua orang-orang yang terlibat ni dah jadi baik dah. Anwar Ibrahim dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada tahun 1947, sekolah di MCKK dan menyambung pelajaran di Universiti Malaya. Masa ni Anwar Ibrahim antara individu yang bertanggungjawab menubuhkan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang masih aktif sehingga hari ini. Pada tahun 60-an dan 70-an, pemakaian orang Malaysia ni macam ala-ala barat sikit. Masa tu pakai tudung ni pelik. Dr. Khalijah Saleh yang pakai tudung pada waktu tu sering digelar hantu bungkus. Beliau antara individu yang bertanggungjawab dalam usaha memupuk pemakaian tudung yang sopan, menutup aurat di institusi pelajaran. Jadi ABIM dengan Anwar Ibrahim ni sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pemakaian menutup aurat yang hari ini kita lihat perkara biasa di institusi pelajaran. Bukan itu saja, pada tahun 1971 juga Anwar Ibrahim juga menubuhkan Yayasan Anda Academy yang membantu orang yang tercicir di sekolah untuk meneruskan pelajaran, yang dibantu oleh seorang usahawan yang bernama Haji Daud. Jadi Anda itu adalah singkatan kepada Anwar dan juga Daud. Anda boleh tengok banyak orang-orang yang berjaya hasil daripada Yayasan Anda Academy. Ini adalah tahun sangat penting, tahun di mana rakyat mula bangkit. Dengan kejatuhan ekonomi, harga getah yang jatuh dan hujan yang berterusan menyebabkan penoreh getah ni tak boleh keluar untuk menoreh getah. Yang ramai orang kampung pada ketika itu bergantung hasil kepada menoreh getah. Protes bermula di Baling Kedah yang diketuai Anwar Ibrahim sebagai wakil mahasiswa di waktu tiada WhatsApp, tiada media sosial, tiada TikTok, malah handphone pun belum ada waktu itu. Lebih kurang 1000 orang hadir di Baling Kedah bangkit menyertai protes, menyuarakan apa keadaan mereka. Selepas itu mahasiswa di universiti seluruh Malaysia mula bangkit dengan lebih kurang 20,000 pelajar menyertai demonstrasi tersebut dan berlaku pertempuran di antara mahasiswa dengan FRU. Pada ketika itu ramai mahasiswa yang ditahan dan Anwar Ibrahim pada ketika itu ditangkap, dimasukkan ke penjara Kamunting. Ketika kami membuat demonstrasi tentang peristiwa Baling yang melibatkan keluarga yang miskin dan mereka makan ubi apa yang beracun tu dan kemudian meninggal dunia. Jadi kami amat terkesan dengan peristiwa itu dan dia membangkitkan satu gerakan. Dan ketika itu satu demonstrasi besar-besaran oleh pelajar-pelajar seluruh universiti di Malaysia ini telah diadakan. Rasanya pada tahun 1975 saya mengikuti demonstrasi ini dan bersama-sama telah pergi ke Masjid Negara untuk mendukung gerakan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Dan ketika itu alhamdulillah kita tak rasa takut. Walaupun diburu oleh FRU, walaupun dihantar gas-gas pemedih mata, walaupun dipukul dengan belantan, kami tetap berada di sana. Dan saya salah seorang daripada yang tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Jalan Semarak. Anwar menyertai UMNO yang dipimpin oleh Dr. Mahathir ketika itu, dan tahun 83 Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tahun 84 menjadi Menteri Pertanian, 86 menjadi Menteri Pendidikan. Semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan, Anwar dilantik menjadi sebagai Presiden Persidangan Agong UNESCO yang ke-25, antara satu-satunya nama Melayu yang ada dalam list. Pada tahun 1991 Anwar jadi Menteri Kewangan. Masa ni dia memang
memang perform teruk dengan Dr. Mahathir. Tahun 1996, Euromoney menamakan Anwar antara 4 Menteri Kewangan terbaik, diikuti dengan Asia Money menamakan Anwar sebagai Menteri Kewangan terbaik. Oleh kerana performan Anwar yang sangat bagus dalam handle kewangan sewaktu krisis ekonomi pada tahun 1997, IMF atau International Monetary Fund telah melantik Anwar menjadi pengurusi jawatan kuasa pembangunan Bank Dunia. Dan di sinilah bermulanya drama. Semasa persidangan Agung UMNO pada tahun 1998, ada sebuah buku jijik yang diedar untuk menjatuhkan Anwar. Banyak usaha dibuat untuk mematikan karier politik Anwar. Banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat seperti ejen CIA, rasuah, seks dan yang paling utama, liwat. 2 September 1998, Anwar Ibrahim telah dipecat atas sebab-sebab moral. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan Anwar tidak berdiam diri. Hari ini surat khabar, semua surat khabar tempatan melahirkan saya, menghina saya, tetapi rakyat tidak percaya. Anwar ditangkap di bawah Akta ISA dan pengikut-pengikut Anwar Ibrahim mula membuat protes. Sewaktu tahanan, Anwar dipukul di dalam penjara dan hampir seminggu lepas itu barulah Anwar boleh membuat report polis. Pada tahun 1999, Anwar Ibrahim telah disabitkan kesalahan rasuah dengan dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Tahun 2000 pula Anwar disabitkan satu lagi kesalahan liwat dan dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Pada tahun 2004, zaman Pak Lah memerintah, Anwar dibebaskan daripada tuduhan liwat. 5 tahun selepas Anwar tamat daripada tempoh di-ban dari politik pada tahun 2008, PAS, DAP, PKR bergabung membentuk Pakatan Rakyat dan Anwar sekali lagi dituduh liwat. Ini pada zaman Najib pada tahun 2013, Anwar disabit dengan kesalahan liwat dengan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. 2016, Dr. Mahathir mengejutkan Malaysia dengan menyertai pembangkang meletak jawatan di dalam UMNO kerana beliau bimbang mengenai Najib Razak yang disabitkan dengan kes 1MDB yang dianggap memberi impak yang tidak bagus kepada negara Malaysia. Selepas 18 tahun Dr. Mahathir bermusuhan dengan Anwar Ibrahim, Dr. Mahathir berjumpa dengan Anwar di penjara dan meminta Sultan untuk mengampunkan Anwar dan mengajak
mengajak Anwar untuk jadi satu tim untuk menurunkan Najib Razak. Mahathir menang dan diangkat menjadi Perdana Menteri interim dengan rancangan 2 tahun Mahathir, 2 tahun Anwar. Namun bila cukup 2 tahun, Mahathir meletakkan jawatan dan membuat langkah Sheraton yang di mana bersatu keluar daripada PH menyebabkan PH tidak cukup kerusi dan akhirnya Muhyiddin dilantik menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Maka impian untuk Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ketika itu lenyap. Pada pilihan raya tahun ini 2022 ada 3 blok besar yang bertanding, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Pakatan Nasional yang bertanding. Namun tiada satu blok pun yang cukup kerusi untuk membentuk kerajaan. Selepas beberapa hari Malaysia di dalam drama ketika itu, Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan dan akhirnya penantian berpuluh tahun Anwar Ibrahim menjadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri